Salam semua dari Sekolah Istanbul. Hadirin yang dihormati, minggu ini tetamu kami ialah Profesor Dr. Omer Turker. Selamat datang, Tuan. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, apa kabar juga? Lebih tepat lagi, kami datang dan menjadi tetamu Anda. Kami berada di Fakulti Teologi Marmara. Terima kasih atas masa Anda. Astagfirullah, saya ucapkan terima kasih. Awak ambil masalah. Tuan, kami ingin bercakap sedikit tentang falsafah Islam, tetapi mari kita berikan pengenalan asas. Di manakah dan bilakah falsafah Islam bermula? Terdapat persoalan yang lebih umum sama ada falsafah Islam boleh dilaksanakan. Sememangnya saya tidak tahu betapa betulnya menanyakan perkara ini kepada seseorang yang mempelajari falsafah Islam, seorang yang bergelar profesor, tetapi bolehkah Tuan ceritakan serba sedikit tentang falsafah Islam? Falsafah Islam adalah istilah yang muncul pada zaman moden. Istilah ini merujuk kepada tradisi falsafah yang secara retrospektif termasuk dalam tradisi ilmu, dalam tamadun Islam dan mewakili minda yang berfikir di dunia, minda utama tradisi sains antara abad ke-9 dan abad ke-18 Masihi. Perkataan Islam di sini sebenarnya merujuk kepada satu zaman. Kini, terdapat zaman dalam sejarah dunia apabila tamadun tertentu mendominasi dan mempunyai kuasa untuk menghasilkan sains dan menjelaskan perkara yang wujud berdasarkan sains. Di sini, Greece mendominasi pada tempoh tertentu. Kemudian datang zaman Helenistik, kemudian zaman Islam. Bermula dari abad ke-7 Masihi, umat Islam mendapat penguasaan di dunia yang diketahui dan menubuhkan tradisi sains. Ini termasuklah ilmu agama. Ada tradisi ilmu agama yang kadang-kadang kita panggil ilmu agama. Berbeza dengan tradisi ilmu agama, terdapat korpus ilmu yang kita namakan ilmu rasional, ilmu falsafah atau ilmu benar yang dicipta dengan terjemahan yang dibuat daripada korpus Yunani antara 200 dan 220 Hijriah. Kami memberi nama ini kepada pengumpulan falsafah yang dihasilkan dalam tamadun Islam dalam tempoh kira-kira 1000 tahun dari abad ke-7 hingga abad ke-17 dan ke-18. Jadi, sama seperti apabila kita menyebut falsafah Yunani, kita mengatakan pengumpulan falsafah yang dihasilkan pada zaman Yunani, kita katakan falsafah India. Apabila kita berfikir secara sejarah tentang pengumpulan falsafah yang dihasilkan pada zaman India, falsafah yang dihasilkan pada zaman Islam ialah dinamakan falsafah Islam. Pelbagai percubaan nama sebenarnya dibuat di sini. Jadi, ada yang kata, mari kita panggil falsafah Arab ini. Jadi, mereka mempunyai tawaran dengan nama lain. Walau bagaimanapun, oleh kerana agama Islam adalah unsur pengasas tamadun ini, dan oleh kerana mereka yang menganut agama yang berbeza dalam lembangan bertamadun yang dicipta oleh agama ini juga boleh mengambil bahagian dalam pengeluaran ini adalah istilah yang digunakan untuk bermaksud pengumpulan falsafah yang dihasilkan dalam ini. Tamadun pada zaman Islam. Seperti yang saya katakan, ia dicipta pada zaman moden. Ungkapan ini tidak wujud dalam zaman klasik. Pada zaman klasik, hanya ada istilah falasifatul Islam, ahli falsafah Islam. Inilah maksudnya, iaitu digunakan dalam erti kata ahli falsafah yang membesar pada zaman Islam. Contohnya, falasifatul Greek bermaksud ahli falsafah Yunani. Maksudnya begini, aktiviti falsafah yang dijalankan pada zaman Yunani, ahli falsafah zaman Yunani yang mengambil bahagian dalam penghasilan ini. Maksudnya ahli falsafah Yunani. Kerana tradisi falsafah yang berkembang dalam tamadun Islam memanggil falsafah sebagai aktiviti melakukan penyelidikan tentang makhluk yang ada tanpa merujuk kepada mana-mana agama, autoriti atau penerimaan umum, inilah yang dimaksudkan dengan falsafah. Sebanyak ini, seorang Muslim boleh melakukannya, seorang Kristian boleh melakukannya, seorang Yahudi boleh melakukannya. Kalau dalam tamadun Islam, kita panggil falsafah Islam. Jika dalam Greece, kami panggil falsafah Greek. Ini bukan aktiviti milik bangsa atau kumpulan yang sangat istimewa yang mempunyai ciri-ciri. Tradisi sains diturunkan dari tamadun kepada tamadun. Setiap tamadun. Apabila ia membuat sumbangan dan kehilangan keberkesanannya, atau apabila tamadun lain muncul di hadapan, pengumpulan yang terkumpul dengan sumbangan itu dipindahkan ke tamadun seterusnya. Sekarang Barat telah mengambil bendera ini, kita panggil ia falsafah Barat. Jadi katakanlah, selepas beberapa ratus tahun, tamadun lain bangkit, ia akan mengambil alih bendera ini, mencipta bendera sains, tradisi penyelidikan, mengambil alih bendera, dan mereka akan meneruskan kerja ini. Baik Tuan, mungkin itulah sebabnya ia kelihatan seperti ini. Falsafah India difahamkan sebagai wilayah apabila ia datang kepada falsafah Yunani, seperti di rantau Greek, di rantau India. Walau bagaimanapun, proses sejarah berkala disebut di sana. Apabila bercakap mengenai falsafah Islam, ia secara umumnya difahami sebagai definisi langsung, seperti sama ada ia adalah falsafah yang dimiliki oleh agama Islam. Itulah sebabnya kami membawa kepada perbincangan tentang sama ada falsafah Islam itu mungkin, atau adakah Islam ilmu itu mungkin.
Ya, dalam setiap masyarakat, iaitu dalam setiap lembangan bertamadun yang besar, apa sahaja unsur penyusun lembangan bertamadun itu mempengaruhi aktiviti falsafah. Tamadun Islam ialah tamadun yang diasaskan secara eksklusif di sekitar agama Islam. Prinsip asas tamadun ini ialah Hazratun Nabi SAW. Ia dibina berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Justeru, segala yang berkembang dalam tamadun ini ada kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini, aktiviti falsafah dan renungan falsafah dihubungkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah pada satu tahap atau yang lain. Sebenarnya semua ahli falsafah hebat ini adalah orang Islam. Maksudnya, ada juga ahli falsafah bukan Islam dalam karya mereka, tetapi ahli falsafah hebat seperti Ibn Rushd, Farabi, Ibn Sinai adalah ahli falsafah Islam atau pemikir besar zaman kritikal ialah orang seperti Razi, Curcani, Taftazani. Mereka ini juga ahli teologi dan ahli teologi yang hebat pada zaman mereka. Sudah tentu ia mempunyai hubungan dengan Islam dalam pengertian ini. Tetapi menjadi seorang Muslim bukanlah syarat untuk berada dalam tradisi falsafah ini atau menghasilkan maklumat tentang objek yang diteliti berdasarkan andaian asas tradisi ini. Dalam tradisi ini, tidak ada keperluan untuk meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip dan menjalankan kajian tentang prinsip tersebut. Oleh itu, ini bukanlah falsafah agama Islam. Inilah pengumpulan falsafah yang dihasilkan dalam dunia bertamadun yang dicipta oleh agama Islam. Jadi saya boleh ringkaskan. Jadi ahli falsafah manakah yang paling menonjol dalam tempoh ini? Tuan, apakah isu yang paling mereka pertahankan? Kini, korpus falsafah, iaitu sains falsafah, tersebar di kawasan yang sangat luas. Tidak seperti zaman moden. Dalam tempoh moden, kita memanggil falsafah sebagai perenungan teori tentang sesuatu subjek. Itulah sebabnya, seseorang boleh memanggilnya sebagai falsafah permulaan. Kita panggil falsafah masyarakat, kita panggil falsafah negara desbala. Kami menggunakan ungkapan sedemikian, kami memanggilnya falsafah manusia. Dalam tempoh klasik, semua sains jatuh di bawah ini. Kini terdapat dua kumpulan ilmu dalam tamadun Islam, sekumpulan ilmu agama. Kini, ini juga ditubuhkan berdasarkan teks agama. Dengan kata lain, terdapat disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, kalam dan tasawuf. Ini muncul dengan usaha untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat sekumpulan disiplin. Disiplin yang menjadi alat dan instrumen mereka. Contohnya ilmu bahasa Arab. Kita namakan syariah ini. Inilah sebabnya. Syariah di sini merujuk kepada agama Islam. Ini adalah disiplin yang ditubuhkan di sekitar syariah Islam. Kini, satu lagi kumpulan sains ialah sains falsafah. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penyelidikan ke atas semua objek yang kita dapat mengesan wujud dan penyelidikan ini mempunyai kaedah tertentu. Terdapat sekumpulan sains yang berterusan secara sistematik sejak Aristotle dan telah melalui beberapa detik sejarah yang penting. Sekarang, semua sains fizikal termasuk dalam ini. Jadi zoologi masuk ke dalam ini, botani masuk, meteorologi masuk, mineralogi memainkan peranan. Satu set maklumat tentang penciptaan dan pemusnahan dimasukkan. Jadi astronomi mula bermain. Di sini datang matematik. Selepas itu aritmetik, geometri. Semua disiplin dan penyelidikan pada semua dek yang kita fikir wujud termasuk dalam ini. Jadi apakah masalah tradisi falsafah ini? Mereka adalah apa yang mereka ada hari ini. Jadi katakan masalah zoologi adalah sama pada masa itu, apapun masalah botani, begitu juga masalahnya. Ya, terdapat beberapa masalah yang membezakan tradisi ini dengan tradisi lain. Ini menunjukkan diri mereka kebanyakannya dalam psikologi klasik yang kita panggil teori diri, dalam teori pengetahuan, dalam teori kaedah, dalam metafizik, dalam etika dan politik. Di kawasan ini, katakanlah idea Islam tentang kewujudan yang unik muncul. Ahli falsafah Islam mengembangkan idea kewujudan. Ahli falsafah Islam mentakrifkan ilmu seperti yang kami katakan tadi dan juga kerana kepercayaan dan penerimaan agama Islam mempunyai kesan di sini. Pengaruh ini mempengaruhi teologi zaman Islam iaitu isu teologi. Pada masa yang sama, ia membolehkan dan mendorong untuk mencipta struktur yang unik. Sekali lagi, tempoh ini mempunyai sumbangan kepada kaedah. Dalam erti kata lain, logik mengambil bentuk klasiknya pada zaman Islam seperti yang kita ajar hari ini apabila kita memanggilnya logik klasik. Jadi mereka berminat dengan maklumat. Mereka berminat dengan kekayaan. Mereka mengambil berat tentang orang dan mereka mengambil berat tentang generasi lain. Tetapi mereka juga menanganinya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak betul nak asaskan Al-Quran dan As-Sunnah, Cikgu Fatma. Ya, sesuatu seperti ini. Anda seorang Muslim, anda sedang membuat kajian, anda mahu kepercayaan dan kesimpulan anda serasi. Jika anda fikir kesimpulan yang anda capai dengan kepercayaan anda adalah pasti, anda mentafsirkannya dengan sewajarnya. Ini bukan kajian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika anda memberi perhatian, jadi katakan bagaimana rumput sofa digunakan dalam botani. Anda akan menentukan cara ia membesar, dalam keadaan apa ia tumbuh, cara ia membiak dan cara ia memberi makan. Apakah kegunaan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas di sini? Bukankah dia juga menganggap Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas ilmu? Tidak, mereka tidak membelinya seperti itu. Kerana tidak ada syarat untuk menjadi seorang Muslim di sini. Sebagai seorang Muslim, ahli falsafah berusaha untuk memastikan bahawa kesimpulan yang dicapai dengan akidahnya adalah serasi dengan akidah yang diperoleh daripada kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ini bukan kajian berdasarkan Al-Quran. Ia bukan kajian berdasarkan Sunnah. Itu yang saya cuba sampaikan. Katakan anda akan menerangkan peristiwa Cakrawala.
kes meteorologi, bagaimana keadaan hujan, bagaimanakah hujan batu terbentuk, bagaimana embun turun, anda akan menerangkan perkara ini. Tiada penjelasan asas tentang Al-Quran dan Sunnah di sini. Itulah sebabnya saya menyenaraikan skop sains yang terperinci. Jadi katakan anda akan membuat penyelidikan dalam botani. Bagaimanakah pokok pen tumbuh? Dalam keadaan apakah ia tumbuh, memberi makan, membesar dan membiak? Jadi katakan anda akan membuat penyelidikan dalam zoologi. Bagaimana ayam bertelur? Berapa hari yang diambil untuk anak ayam menetas daripada telur? Pada tahap berapakah suhu ini boleh dikekalkan? Adakah anak ayam terbentuk di dalam telur? Anda akan melihat ini. Ini bukan penjelasan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika ahli falsafah itu seorang Muslim, dia mahu kepercayaan asasnya serasi dengan kesimpulan yang dia capai dalam meteorologi, zoologi dan botani. Apakah maksud serasi? Dia mengatakan bahawa semua ini diciptakan oleh Tuhan. Lihat, itu cara dia berfikir. Sama seperti hari ini. Di sini, apabila kita melihat isu berdasarkan apa yang diwarisi daripada Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat beberapa perkara yang boleh menimbulkan masalah. Jadi, terdapat kawasan konflik. Kawasan konflik ini pada asasnya adalah kawasan metafizik. Atas sebab ini, ahli falsafah sebagai Muslim membolehkan mereka mencipta idea baru tentang kewujudan dan teologi baru dalam metafizik. Dalam erti kata lain, ia menyebabkan mereka menangani isu dari perspektif yang berbeza berbanding tempoh sebelumnya. Inilah yang saya maksudkan. Jika anda miskin, jika anda ahli kumpulan agama, apa yang anda lakukan? Katakan anda sedang membuat kajian tentang kawasan kewujudan yang dicipta oleh kehendak manusia, iaitu kawasan kewujudan yang kita cipta atas kehendak manusia, seperti akhlak, politik, pengurusan rumah tangga yang anda lakukan ini sebagai orang miskin. Katakan anda membuat pembelian yang betul. Apakah jenis membeli belah yang anda lakukan? Katakan pesanan ini betul. Sekarang hak untuk memesan dibenarkan atau tidak? Halal atau haram? Dalam syarat apa ia halal? Dalam keadaan apakah ia dianggap haram? Sebagai orang miskin, anda melakukan ini berdasarkan teks agama. Oleh itu, fiqh adalah ilmu agama. Dengan kata lain, fiqh bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan jika tidak mengambil kira Al-Quran dan Sunnah. Perkataan Islam bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan apabila anda tidak mengambil kira Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan, tetapi ia adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Tidak kira sama ada anda mengambil kira kebetulan Islam falsafah atau tidak. Menjadi seorang Muslim hanya mempengaruhi cara anda menangani isu-isu ini, terutamanya dimensi metafiziknya. Oleh itu, terdapat versi falsafah yang sama pada zaman jahiliyah. Jadi ada ahli falsafah Helenistik, ada ahli falsafah Yunani, ia sampai kembali ke Mesir, ia sampai kembali ke Chaldean, ia mempunyai hubungan dengan Parsi. Terdapat versi falsafah yang sama ini dalam tamadun yang berbeza. Terdapat falsafah barat. Dalam erti kata lain, falsafah tidak berasaskan kepada pihak berkuasa atau agama, tetapi yang berfalsafah ialah mereka yang menganut agama. Itu berasingan. Terdapat beberapa masalah yang datang dengan kepunyaan agama itu. Ia dibincangkan dalam falsafah. Tetapi bintang terakhir agama adalah penting. Ahli falsafah Islam atau orang lain tidak mengatakan bahawa kita harus menubuhkan falsafah mengenai perkara ini. Malah ia juga berkaitan dengan huraian ilmu-ilmu di sini. Kerana bahagian yang saya sebutkan ini, yang dipisahkan kepada saintifik dan Islam, mungkin lebih nampak pada zaman moden. Kerana pada zaman klasik, mereka boleh meneliti semua ilmu di bawah nama falsafah. Terdapat juga perbezaan ini dalam zaman klasik. Sains, saintifik dan sains falsafah adalah kumpulan yang berasingan. Terdapat perbezaan yang berbeza pada zaman moden. Ia tidak seperti zaman moden, tetapi mereka adalah kumpulan ilmu agama yang berasingan dan kumpulan ilmu falsafah yang berasingan. Kumpulan mereka juga berbeza. Bagaimanakah ini dibezakan, Tuan? Bagaimanakah pemisahan sains Islam, sains agama dan sains falsafah berbeza pada zaman klasik dengan zaman moden? Sama ada perbezaan ini berterusan dalam zaman moden, tetapi perbezaannya adalah seperti ini dalam zaman klasik. Dengan kata lain, untuk menjadi ahli ilmu syariah, anda perlu menjadi seorang Muslim. Kedua, anda perlu mengambil kira nas-nas syariah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, terdapat juga masalah bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut tradisi yang anda ikuti. Anda perlu bertindak dengan prinsip yang dipersetujui. Jadi bolehkah anda mengatakan bahawa membeli belah dengan faedah adalah haram tanpa mengambil kira Al-Quran dan Sunnah? Anda tidak boleh berkata, tiada perkara seperti itu. Jadi ia perlu dilindungi seperti ini. Ia akan menjadi perlu untuk bertindak seperti ini. Mewujudkan undang-undang seperti ini. Anda mengatakan semua ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi meteorologi yang dilakukan oleh ahli falsafah tidak seperti ini. Zoologi tidak seperti itu. Psikologi tidak begitu. Seperti yang saya katakan, menjadi seorang Muslim mempunyai kesan, tetapi ia bukan sesuatu seperti itu. Ini juga berlaku pada zaman moden. Ilmu syariah masih berfungsi dengan prinsip yang sama. Sains falsafah juga berbeza. Cara sains ini berfungsi. Sekarang, dalam tempoh moden, masalah berikut telah timbul. Korpus sains telah dibina di barat dengan memurnikan pengetahuan daripada implikasi metafiziknya. Implikasi metafizik tidak lagi bersifat saintifik. Pada zaman klasik, metafizik adalah sains.
Atas sebab ini, katakan ada ahli falsafah moden yang mereka anggap sebagai tidak percaya di kalangan mereka dan seorang ulama mengisytiharkan dia tidak percaya. Ahli falsafah yang ditakfirkannya biasanya adalah seorang Muslim yang bertauhid. Pada zaman moden, sains menolak infrastruktur metafizik ini. Apabila mereka mengatakan mereka menolaknya, mereka meninggalkannya dengan alasan ia tidak saintifik. Sudah tentu, tidak semua mereka menolak. Jangan katakan ia seperti sikap umum tetapi ini tidak lagi saintifik. Doktrin jiwa yang merupakan pintu masuk psikologi kepada metafizik telah tidak lagi bersifat saintifik, iaitu eksperimen, pemerhatian dan kriteria seperti pengesahan atau kebolehpalsuan adalah ciri-ciri kaedah saintifik, membentuk asas. Sekarang, oleh itu, set maklumat yang mengandungi implikasi metafizik dalam tempoh moden telah mula beralih daripada boleh dinilai secara saintifik. Ia telah ditolak sepenuhnya oleh beberapa tradisi. Oleh itu, kini kita tertanya-tanya sama ada data yang diwarisi dari dunia klasik itu saintifik atau tidak. Bagaimana kita boleh menerima ilmu-ilmu agama ini sebagai sains? Kami mula menghadapi masalah dengan ini. Kemunculan masalah ini pada zaman moden berbeza dengan dunia klasik. Jika tidak, dalam dunia klasik, ini dikumpulkan secara berasingan antara satu sama lain. Malah sesetengah ahli falsafah tidak menerima sains bandar sebagai sains. Dalam dunia klasik juga. Sebagai contoh, Bandar Farabi tidak menerima sains sebagai sains sebenar. Beliau melihat ini sebagai sejenis cabang kecil sains politik. Perbahasan ini juga wujud dalam dunia klasik. Secara ringkasnya, kita boleh katakan ini. Apabila kita sebut falsafah Islam, kadang-kadang orang memahaminya sebagai falsafah agama Islam. Ini tidak benar. Ini adalah aktiviti falsafah di mana orang Islam dan bukan Islam mengambil bahagian secara bersama dalam dunia bertamadun yang ditubuhkan oleh Islam. Aktiviti teori ialah aktiviti mengajar pengetahuan saintifik tentang apa yang wujud. Satu. Kedua, kadang-kadang apabila setengah orang bercakap tentang falsafah Islam, mereka mendapat tanggapan bahawa ini adalah tradisi dan mereka menganggap Islam sebagai falsafah. Zinhar, ini bukan sesuatu seperti itu. Jadi mereka tidak berkaitan. Ungkapan ini telah diselesaikan dan digunakan kerana ia paling sesuai untuk kita. Sebabnya, kita tak boleh panggil dia ahli falsafah Arab. Dengan kata lain, kita tidak boleh menyebutnya sebagai falsafah Arab kerana terdapat karya Turki dan karya Parsi di sini. Falsafah ini diajar dalam satu bahasa, ya, bahasa yang dominan adalah bahasa Arab, tetapi ia tidak diajar dalam satu bahasa. Dua, kita tidak boleh panggil ini falsafah Turki, falsafah Arab, falsafah Partia. Kerana dalam dunia klasik, ia tidak dikendalikan mengikut perbezaan kewarganegaraan. Tidak seperti Barat, ia adalah falsafah Timur, tetapi ia juga tidak ditubuhkan sepenuhnya. Tidak, ini adalah Mediterranean. Ini adalah kesinambungan falsafah Yunani. Yang paling mendedahkan ialah falsafah Islam. Istilah yang menggambarkan tamadun ialah Islam. Nama kegiatan falsafah yang muncul dalam tamadun tersebut ialah falsafah Islam, iaitu falsafah yang dihasilkan pada zaman Islam. Terdapat ahli falsafah yang hebat tentang ini. Avicenna, Farabi, Ibn Rushd, Fakhruddin Razi, ini adalah tokoh penting dalam tradisi ini dan mereka juga merupakan antara ahli falsafah terpenting dalam semua zaman mereka. Sekian, terima kasih banyak Tuan. Terima kasih. Penonton yang dihormati, minggu ini Profesor Dr. Umar Turker memberitahu kami tentang falsafah Islam dan ahli falsafah Islam. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.